Shalom. Bertemu lagi kita di dalam program ROR TNI Malaysia. Pada hari ini, sekali lagi saya akan berkongsikan satu lagi tajuk daripada Pastor Chris Oyakhilome, iaitu berdiri teguh dalam firman-Nya. Ayat pembukaan kita diambil daripada 1 Korintus 6 ayat 9. Tidakkah kamu tahu bahawa orang yang tidak benar dan yang berbuat jahat tidak akan mewarisi atau mendapat bahagian dalam kerajaan Allah? Janganlah tertipu atau sesat. Baik orang najis dan orang yang tidak bermoral maupun penyembah berhala atau penzina atau orang yang melakukan homoseksual. Saudara-saudari, bertahun-tahun yang lalu, jika kamu dapat tahu tentang orang yang terlibat dalam amalan seks sejenis dan berita itu tersebar, mereka akan menghilangkan diri kerana mereka berasa malu. Namun pada masa kini, ada orang yang memperjuangkan hak seorang gay. Tetapi apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini? Alkitab mengkategorikan orang yang melakukan kegiatan sedemikian sebagai orang yang derhaka, orang yang tidak patuh, orang fasik dan orang berdosa, orang yang tidak kudus dan orang najis. Kini kita tahu bahawa Taurat itu baik jika seseorang menggunakannya dengan betul. Fahamikanlah ini, bahawa hukum itu tidak dibuat untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang derhaka dan yang tidak patuh, untuk orang fasik dan yang berdosa, untuk orang yang tidak kudus dan orang najis, untuk orang yang membunuh bapa dan ibu, untuk para pembunuh, orang cabul, para lelaki yang melakukan homoseksual, orang yang melakukan penghambaan, pendusta, para saksi palsu dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang sihat, yang sesuai dengan Injil kemuliaan Allah yang terpuji, yang telah dipercayakan kepadaku. 1 Timotius 8 hingga 10. Saudara-saudari, homoseksualiti telah bermula sejak zaman Alkitab, seawal dari zaman kitab Kejadian, dan ianya jelas menunjukkan bahawa Alkitab mengutuk perbuatan itu. Ianya adalah sebahagian daripada sebab mengapa sesetengah pihak cuba menghapuskan Alkitab dengan segala cara, tetapi hal itu tidak berjaya. Malah ada para pelayan gereja yang mengatakan bahawa mereka adalah homoseksual dan membantu orang homoseksual yang lain untuk berkahwin. Sesetengah negara telah menjadikannya sah. Namun sebagai orang Kristian, berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Jangan mengikut dunia. Jangan lakukan apa yang disuruh oleh undang-undang sekular atau politik. Lakukanlah firman Tuhan. Alkitab berkata, janganlah mengasihi atau menyayangi dunia atau hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia ialah keinginan daging, keinginan untuk kepuasan diri sendiri, dan keinginan mata, keinginan fikiran yang tamak, dan keangkuhan hidup, keinginan dalam sumber sendiri atau dalam kestabilan perkara-perkara duniawi. Hal-hal ini bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia itu sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16. Saudara-saudari, rancangan musuh adalah untuk memastikan bahawa kamu menjadi marah sehingga tidak mahu bertolak ansur. Tetapi hendaklah kamu bijak. Tidak kira apa jua musuh
musuh lihat pihak musuh, kita harus mematuhi firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bukti cintamu kepadanya adalah dengan mematuhi firman-Nya, dan firman-Nya menyuruh kamu untuk menjauhi dosa. Baiklah saudara-saudari, mari kita sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas Roh Kudus yang membimbing aku ke jalan kebenaran dan kekudusan yang sejati. Aku selama-lamanya dibangunkan di dalam firman-Mu. Aku berdoa untuk orang yang fikirannya telah dibutakan, agar pengaruh iblis dihancurkan dalam kehidupan mereka, dan mulai dari sekarang hati mereka terbuka untuk menerima kasih-Mu untuk mereka, dan dipindahkan dari kegelapan ke dalam kebebasan yang penuh kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Dalam nama Yesus, amin. Baiklah saudara-saudari, di sini ada renungan tambahan. Yang pertama 1 Timotius 1 ayat 9 hingga 11. Yang kedua Roma 1 ayat 27. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.